Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan perlawanan penting dan juga perlawanan persahabatan antara yang berlangsung pada awal pagi tadi. Arsenal menang melalui penentu sepakan penalti 4-1 ke atas pasukan Manchester City untuk menjulang Piala Perisai Community. Borussia Dortmund menang 3-1 ke atas pasukan Ajax. Manchester United seri 1 sama dengan pasukan Athletic Club. Napoli menang tipis 1-0 ke atas pasukan Augsburg. Toulouse berjaya menang dengan pasukan Roma dengan keputusan 2-1. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak di arena tempatan. Pasukan ke-73 dunia lawan terakhir Malaysia sebelum ke Piala Asia. Malaysia akan menutup perjalanan ke Piala Asia 2023 dengan bertemu dengan salah sebuah pasukan daripada kelompok 100 terbaik dunia. Pasukan bimbingan Kim Panggon kini dalam persiapan rapi untuk kekejuanan berprestij tersebut selepas mengesahkan perlawanan berdepan dengan pasukan Syria dan juga pasukan China bagi hasil persahabatan pada September nanti. Perlawanan itu akan berlangsung di Chengdu di China, bakal memberikan peluang buat Harimau Melaya untuk menambah kekuatan dan juga membaiki ranking FIFA mereka. Malaysia sudah pasti akan bertemu dengan Arab Saudi pada Januari nanti dan kini dalam fasa terakhir perbincangan untuk bertemu dengan sebuah lagi pasukan daripada Timur Tengah, iaitu pasukan Oman. Perlawanan itu difahamkan akan berlangsung secara tertutup dan bakal menjadi lawan yang cukup baik buat barisan pemain negara. Yusri Ceklah mampu berikan impak besar untuk pasukan Perak. Kehadiran Yusri Ceklah sebagai pengendali interim pasukan Perak pada ketika ini berjaya menstabilkan pasukan itu menurut daripada legenda bola sepak negara iaitu Zainal Abidin Hassan. The Boss Garus dilihat lebih tersusun dan juga mempunyai corak permainan cantik. Perubahan yang dibawa oleh Yusri menyebabkan pihak lawan akan berdepan dengan kesukaran ketika bertemu dengan pasukan Perak FC. Kecemerlangan ini diharap dapat diteruskan lagi apabila mereka menentang pasukan Penang FC dalam hasil Liga Super seterusnya pada 9 Ogos nanti. Arsenal juara Community Shield. Pertemuan di antara pasukan Arsenal dan juga pasukan Manchester City dalam merebut perisai Community menyaksikan Manchester City tewas dalam penentuan sepakan penalti. Kedua pasukan turun dalam kesebelasan terbaik dengan Mikel Arteta menurunkan 3 pemain barunya iaitu Kai Havertz, Declan Rice dan juga Jurgen Timber. The Citizen mengekalkan barisan pemain terbaiknya sambil memasukkan Mateo Kovacic membantu untuk menjadi pengemudi di barisan tengah. Asakan demi asakan yang dilakukan oleh City akhirnya berjaya membuahkan hasil. Selepas pemain muda mereka, Cole Palmer berjaya membuat satu placing cantik untuk meneruskan Aaron Ramsdale pada minit ke-77 permainan. Arsenal kemudian berjaya menyamakan kedudukan pada masa kecederaan selepas rembatan terosak terkena Manuel Akanji sekaligus menyebabkan penjaga gol pasukan Manchester City tertewas. City tewas melalui penentuan sepakan penalti 4-1 selepas Kevin De Bruyne dan juga Rodri gagal menyempurnakannya. Pep Guardiola salahkan undang-undang baru EPL. Undang-undang baru yang sudah mula dipergunakan dalam perlawanan perisai Community malam tadi menyebabkan pasukan kedalam Pep Guardiola itu gagal menebus kehampaan pada musim lalu apabila mereka tewas kepada Arsenal melalui penentuan sepakan penalti. Masa tambahan akan diberikan untuk mengelakkan pemain melengah-lengahkan masa dan itu telah mengukur skuad Manchester City. Masa tambahan sebanyak 8 minit telah pun diberikan dan pengadil juga menganjak lagi sehingga jumlah masa tambahan menjadi 12 minit secara keseluruhan menyebabkan pasukan Arsenal berjaya menyamakan kedudukan. Pep merasakan ianya sudah pasti menjengkelkan tetapi mereka tetap perlu menghadapinya. Manchester City akan memulakan kempen EPL dengan bertemu dengan pasukan Burnley di tempat lawan pada awal pagi Sabtu nanti. Ronaldo pacu Al-Nassr ratah kelab daripada Morocco dalam aksi Piala Kelab Arab. Al-Nassr tampil cemerlang selepas berjaya menewaskan pasukan Raja Kelab Atletik dalam aksi suku akhir Piala Kelab Arab pada musim 2023. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Abdul Aziz itu menyaksikan Al-Nassr mudah mengatasi cabaran daripada Kelab Atletik dengan keputusan 3-1. Bintang pasukan Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, berjaya membuka ikan jaringan pada minit ke-19, 10 minit berselang. Rakan sepasukan iaitu Al-Ghanam berjaya meledak gol kedua untuk pasukan Al-Nassr. Fofana pula berjaya menambah derita pasukan Kelab Atletik dengan gol ketiga pada minit ke-38 sebelum pasukan lawan sempat menjadikan gol Seguati sebaik saja sebelum separuh masa pertama tamat. Keputusan itu bagaimanapun kekal sehingga WC penamat dan Al-Nassr akan meneruskan cabaran sehingga ke peringkat separuh akhir. Messi hero pasukan Inter Miami. Satu perlawanan menarik antara pasukan Dallas dan juga Inter Miami telah berlangsung pada pagi tadi.
di mana pasukan Inter Miami telah menang selepas seri 4-sama melalui sepakan penalti. Inter Miami terlebih dahulu membuka tirai jaringan melalui rebatan cantik Lionel Messi, asis daripada Jordi Alba. Namun Dallas berjaya membalas dengan 3 gol hasil jaringan daripada Koeman, Kamungo dan juga Velasco untuk menjadikan kedudukan 3-1. Tidak mengalah, Inter Miami merapatkan kedudukan pada minit ke-65 hasil jaringan daripada Kremashi. Namun 2 minit berselang kesilapan Robert Taylor menjaringkan gol sendiri membuatkan pasukan Dallas selesa 4-2 di hadapan. Tidak mengalah lagi, pasukan Miami berikan asakan bertali arus dan akhirnya berjaya dapatkan 2 gol melalui jaringan sendiri Marco Farfan dan juga Lionel Messi menjadi hero apabila menjaringkan gol pada minit ke-85. Inter Miami berjaya mengalahkan pasukan Dallas menerusi penentuan sepakan penalti dengan keputusan 5-3. Al-Hilal cuba dapatkan Joao Felix. Al-Hilal dilaporkan sedang cuba untuk mendapatkan Joao Felix selepas dia hampir pasti tidak akan bersama dengan Atletico Madrid lagi. Kelab daripada Arab Saudi itu sedang mempertimbangkan untuk membawa masuk Felix secara pinjaman untuk tempoh semusim dan ia terpulang kepada Felix untuk menerimanya ataupun tidak. Pengurus kepada pasukan Al-Hilal dikatakan sudah membuat panggilan kepada Felix bagi membincangkan perkara tersebut. Felix bagaimanapun masih mengekalkan Barcelona sebagai keutamaannya selain mahu kekal untuk bermain di Eropah. Gonzalo Ramos sah sertai pasukan Paris Saint-Germain. Penyerang pasukan Benfica, Gonzalo Ramos, kini sah bergelar pemain baru pasukan Paris Saint-Germain selepas kelab itu bersetuju untuk membayar sebanyak 80 juta euro kepada kelab yang berpangkalan di Portugal itu. Jumlah yuran perpindahan itu terbagi kepada 65 juta euro sebagai yuran tetap dan juga 15 juta euro lagi dalam bentuk add-on. Perjanjian itu bagaimanapun akan terlebih dahulu menjadi perjanjian pinjaman pemain dengan opsi tubai pada 2024 kerana pasukan Paris Saint-Germain terikat dengan isu financial fair play. Ujian kesihatan dijadualkan akan berlaku pada minggu hadapan. Bonucci sudah tiada masa depan di Juventus. Pemain pertahanan berpengalaman Itali dan juga pasukan Juventus, Leonardo Bonucci, dilihat semakin disisihkan oleh kelabnya, iaitu pasukan Juventus, selepas dia dikatakan sudah semakin merosot tahap prestasinya. Dia yang kini sudah pun mencecah usia 36 tahun, masih mampu untuk bersaing secara fizikal, tetapi Juventus lebih gemar untuk menggunakan pemain muda dalam kesebelasan utama mereka. Ajax pada ketika ini melihat peluang untuk mendapatkan Bonucci selepas pemain itu dikatakan sudah bersedia untuk meninggalkan pasukan. Dia perlu untuk kekal bermain kerana mahu cergas sebelum beraksi bersama pasukan Itali dalam aksi Euro 2024 nanti. Walaupun tidak tersenarai dalam aksi pramusim kali ini, dia masih tidak berputus asa dan tidak akan menolak jika ada pasukan yang boleh memberikannya peluang untuk bermain secara konsisten nanti. Pellistri selamatkan maruah Manchester United. Gol lewat pemain muda Manchester United, Facundo Pellistri, berjaya menyelamatkan maruah Manchester United daripada tewas 1-0 kepada pasukan Athletic Club malam tadi. Nico Williams berjaya meletakkan Athletic Club di hadapan pada minit ke-29 dan keputusan itu kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Athletic bagaimanapun terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain selepas Aitor Paredes dibuang padam pada minit ke-66 selepas mengasari Hannibal Mejbri. Manchester United sempat menggunakan kelebihan tersebut untuk menyamakan kedudukan pada masa kecederaan untuk menamatkan perlawanan persahabatan dengan keputusan seri 1-1. United akan memulakan kempen EPL pada awal pagi 15 Ogos nanti untuk bertemu dengan pasukan Wolves di Old Trafford. Kelab daripada Arab Saudi cuba pancing Mohamed Salah. Sebuah kelab daripada Arab Saudi dipercayai sedang memancing pemain daripada pasukan Liverpool, iaitu Mohamed Salah, untuk menyertai mereka nanti pada tahun 2024. Selain Mohamed Salah, mereka juga akan cuba mendapatkan Kevin De Bruyne pada musim panas depan. Kylian Mbappe tolak kontrak baru pasukan Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe menolak tawaran terbaru yang diberikan oleh pasukan Paris Saint-Germain apabila memasukkan buyout clause yang membolehkannya untuk menyertai pasukan Real Madrid nanti. Mereka tidak mahu melepaskannya secara percuma dan akan cuba sedaya upaya untuk memberikan tawaran terbaik untuk pemain tersebut. Fiorentina masih menunggu pasukan Manchester United. Fiorentina dilaporkan masih menunggu tawaran secara rasmi daripada Manchester United yang mahukan pemain tengah mereka iaitu Sofyan Amrabat. Tetapi Manchester United masih lagi belum buat gerakan kerana perlu menjual pemain terlebih dahulu. Michael Olise setuju untuk sertai pasukan Chelsea. Michael Olise dikatakan sudah pun bersetuju untuk menyertai pasukan Chelsea dengan nilai perpindahan dikatakan mencecah 26 juta pound. Tawaran secara rasmi sudah pun diberikan kepada pasukan Crystal Palace dan kini perbincangan dikatakan sudah berada di tahap akhir. Pep Guardiola berminat dengan Kaoru Mitoma.
Pep Guardiola dilaporkan berminat untuk mendapatkan Kaoru Mitoma dan berharap akan mendapatkannya secepat mungkin. Namun masih belum ada apa-apa gerakan daripada pasukan Manchester City. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.